Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam: Man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan sambung kembali perbincangan kita dalam kitab Salat Berjamaah serta Panduan Imam dan Makmum pada halaman yang ke-48, muka surat 48, dalam tajuk kita pandang dari segi sudut keutamaan, mana lebih utama. Ini disebut muka surat 48. Tajuknya mana lebih utama.
Mana lebih utama dikatakan antara berjamaah di rumah atau salat sendirian di masjid? Soalan dia. Apa soalan dia? Ditanya mana lebih utama antara salat berjamaah dekat rumah atau salat seorang diri di dalam ataupun di masjid. Kan? Untuk kita menjawab persoalan ini tuan-tuan, maka kita perlu teliti kembali apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitabnya yang tertentu. Maka di sini tuan-tuan, kita nakal ataupun kita nukilkan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab I'anatul Talibin. Apa disebut? Penyusun kitab I'anatul Talibin pada juzuk yang kedua, halaman yang kelima, baris yang ke-11 daripada atas mengatakan, benar apa katanya, apabila seseorang lelaki mendapati salat berjamaah hanya dapat didirikan di rumah sahaja, sedangkan di masjid tiada, maka salat berjamaah di rumah itu afdal. Itu disebut. Perlu kita fahami betul-betul apa yang disebutkan oleh pengarang kitab I'anatul Talibin dengan menyatakan bahawasanya kalaulah berlaku pertembungan antara dua perkara ini apa kita sebut, dekat rumah kita berjamaah tapi dekat masjid kita tak dapat nak jamaah. Contoh apa dia? Barangkali asar tadi kita terlewat bangun, maka kita berkeinginan nak pergi masjid, tapi kita tengok jam, apa yang kita sangka sampai saja di sana memang kita tak sempat nak nak salat berjamaah. Barangkali jamaah dah selesai ataupun jamaah dah pulang ke rumah. Maka kita bangun pada ketika itu dan kita yakin dekat masjid kita tak dapat nak jamaah. Kalau kita pergi juga kita mungkin salat seorang diri, tapi dekat rumah kita berkesempatan nak berjamaah, mungkin dengan isteri kita, mungkin dengan anak-anak kita. Itu contoh keadaan yang saya gambarkan. Maka kata ulama adalah pada ketika itu di rumah lebih afdal kita salat secara berjamaah berbanding dengan masjid. Walaupun kita pandang antara, kalau kita pandang dari segi sudut fadilat tempat apa dia? Antara rumah dengan masjid, mana lebih afdal? Masjid lah lebih afdal. Tapi di sini kita tengok, kita pandang pula dari segi sudut fadilat tempat, kita tahu masjid lebih afdal. Tapi di masjid tak dapat nak jamaah, maka di sinilah nanti kita akan bincang, ada kaedah berbunyi kita pandang dari segi sudut fadilat ibadah itu sendiri. Maksud fadilat ibadah apa dia? Dekat rumah dapat jamaah, dapat 27. Dekat masjid tak dapat jamaah, tak dapat 27. Maka dia dipandang itu maksud daripada fadilat berjamaah, itu fadilat ibadah itu sendiri. Maka ini yang disebutkan oleh pengarang kitab I'anatul Talibin. Dia kata apa? Kalau berlaku pertembungan antara dua perkara ini, maka dipandang pada sudut fadilat ibadah, iaitu kelebihan boleh solat jamaah di rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka di sini kita nak sebut ada sebuah hadis yang menyatakan tentang pada dasarnya jamaah yang ramai itu lebih Allah Ta'ala suka berbanding jamaah yang sedikit. Pada dasarnya jamaah yang ramai, contoh masjid jamaah ramai, apa lagi surau jamaah ramai, maka jamaah itu kata ulama lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dan dengan sebab hadis tu nanti kita akan baca, adalah sebab tu disebut antara jamaah yang ramai dengan jamaah yang sedikit, maka jamaah yang ramai ini pada dasarnya itu adalah lebih afdal berbanding dengan jamaah yang sedikit. Tetapi nanti kita akan lihat juga ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan, insya-Allah akan datang. Ada juga jamaah yang sedikit itu lebih afdal berbanding dengan jamaah yang ramai. Ada juga keadaan. Itu bergantung kepada keadaan yang tertentu. Tetapi perlu kita fahami, pada dasarnya jamaah yang ramai itu adalah lebih afdal
afdal berbanding dengan jamaah yang sedikit. Baik. Apa hadis yang kata jamaah ramai lebih afdal berbanding dengan jamaah sedikit? Dan berdasarkan hadis yang nanti kita baca ni juga tuan-tuan, itulah yang menjadi hujah yang kita sebut dekat rumah boleh jamaah, dekat masjid tak boleh jamaah. Sebab apa? Sebab dipandang dari segi sudut, dekat rumah ramai, dekat masjid tak ada orang, kita sembahyang seorang diri. Maka disebut hadisnya apa? An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Disebut wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Dia bermaksud apa dia? Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat seorang lelaki bersama seorang lelaki lain lebih besar pahalanya berbanding salatnya seorang diri. Yang ni disebut dekat masjid sembahyang seorang, dekat rumah boleh jamaah 2 orang, sama ada dengan anak atau isteri. Maka dengan sebab itu dipandang dari segi sudut fadilat ibadah, iaitu ada jamaah. Tadi saya sebut jamaah ramai itu lebih disukai oleh Allah. Dengan sebab itu maka jamaah itu lebih afdal ramai. Dan saya dah sebut juga tadi tuan-tuan, adalah sekiranya ada beberapa keadaan jamaah yang sedikit itu pun lebih afdal berbanding dengan jamaah yang ramai. Nanti kita akan bincang. Baik, sambung. Dan salatnya bersama 2 orang lelaki lain adalah lebih besar pahalanya berbanding salatnya dengan seorang lelaki lain. Nampak tak? Maknanya kalau salat dekat sini ada 2 makmum, seorang imam. Dia kata seorang imam 2 makmum. Salat di tempat lain ada seorang imam, seorang makmum. Maka kata apanya? Yang 2 orang makmum dengan seorang imam tadi ini lebih afdal berbanding dengan seorang imam, seorang makmum tadi. Nampak tak? Itu disebut. Sambung lagi, mana-mana jamaah yang bilangan ahlinya lebih ramai Nabi sebut, maka ia lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab hadis ni Allah suka kepada jamaah yang ramai, maka sebab itulah kata ulama jamaah yang ramai itu lebih afdal berbanding dengan jamaah yang sedikit. Dan atas dasar itulah pengarang kitab I'anatul Talibin tadi sebut jamaah dekat rumah, dekat masjid tak boleh jamaah, maka di rumah itu lebih afdal. Saya sebut tadi ada juga juga contoh beberapa keadaan jamaah yang sedikit lebih afdal berbanding dengan jamaah yang ramai. Apa dia? Contoh. Di masjid atau surau jamaah 2 orang 3 orang saja. Tiba-tiba dekat rumah jamaahnya ada 20 orang contoh. Tadi kita sebut dalam hadis Nabi sebut jamaah ramai itu lebih disukai oleh Allah, dan kita nyatakan jamaah ramai itu lebih afdal berbanding dengan jamaah yang sedikit. Maka di sini ada 2 jamaah, di masjid ada jamaah, di rumah ada jamaah juga. Bezanya di masjid tak ramai, di rumah ramai. Maka di sinilah saya sebut jamaah yang sedikit pada ketika itu lebih afdal berbanding dengan jamaah yang ramai dekat rumah tadi. Dua-dua boleh jamaah tak? Baik, setelah kita dapati dan kita telah teliti dua-dua ada jamaah, maka di sini kita tahu fadilatnya sama, tapi di sini kita nak nilai balik manakah tempat yang paling afdal. Maka dinilai masjidlah lebih afdal. Maka disitulah kita katakan adalah jamaah yang sedikit tadi itu lebih afdal berbanding dengan jamaah yang ramai tadi di rumah. Ini contoh, banyak lagi tuan-tuan, tapi ni saya sebut adalah antaranya, inilah contoh dia. Tapi ada lagi, jamaah yang sedikit lebih afdal berbanding dengan jamaah yang ramai. Boleh faham
Baik, hadis ni jelas menunjukkan bahawasanya kita boleh faham adalah bila mana kita boleh jamaah di rumah tetapi di masjid kita tak boleh nak jamaah, maka kita kata di rumah itu lebih afdal. Boleh faham? Yang kedua, ada kaedah berbunyi, nak sokong balik pendapat kata-kata pengarang kitab I'anatul Talibin tadi, nak sokong balik hujah dia kata jamaah yang mana kata di rumah boleh jamaah, di masjid tak boleh jamaah. Ada kalam ataupun kaedah dalam fiqh berbunyi. Apa kaedah dia? Al-fadilatul muta'alliqatu binafsil ibadah afdalu min al-fadilatil muta'alliqati bimakaniha. Apa maksud dia? Fadilat atau kelebihan yang bergantung kepada ibadah itu sendiri adalah lebih afdal atau lebih utama, didahulukan berbanding fadilat yang bergantung kepada tempat ibadah yang didirikan itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi bagi menyokong balik apa yang disebutkan oleh pengarang kitab I'anatul Talibin, kata apa? Jamaah di rumah lebih afdal berbanding dengan seorang-seorang dekat masjid berdasarkan kaedah ni. Apa dia kata? Antara fadilat tempat dengan fadilat ibadah. Tuan-tuan faham tak maksud fadilat tempat? Faham tak? Fadilat ibadah faham tak? Baik, kita ambil fadilat tempat. Fadilat tempat ini maksud di apa? Kita salat pada tempat yang lebih mulia berbanding dengan tempat yang lain. Itu fadilat tempat. Kalau fadilat ibadah ini apa dia? Contohnya apa? Yang ramai itu berbanding lebih afdal berbanding dengan yang sedikit. Jadi ramai ini barangkali dia punya natijahnya kita boleh jumpa ramai orang. Kita boleh bersilaturahim lebih ramai. Kita boleh membantu, barangkali ada daripada kalangan yang ramai itu kita boleh bantu yang susah dan sebagainya. Maka itu maksud kepada fadilat ibadah. Kan? Contoh apa dia? Fadilat ibadah. Solat duha dalam masjid tapi bukan pada waktu yang afdal. Mana waktu syuruk kita solat duha, contoh. Ataupun kita solat duha dekat office tapi waktu afdal. Mana lebih afdal? Maka kata ulama ini termasuk daripada fadilat waktu pula. Waktu itu lebih diutamakan. Maksudnya kata solat duha pada tempat pada waktu yang afdal itu lebih diambil berat berbanding dengan solat duha di dalam masjid. Tempat dah bagus tapi tak kena pada waktu yang bagus. Maka kata ulama diambil juga pada fadilat waktu. Yang ni fadilat ibadah dengan fadilat tempat, maka diutamakan fadilat ibadah. Boleh faham maksud fadilat ibadah dan maksud fadilat tempat. Nanti kita akan belajar juga maksud fadilat waktu dan fadilat tempat. Maka dalam masalah ni saya sebut secara kesimpulan, jamaah di rumah jamaah, maka fadilatnya lebih baik, fadilat ibadah tu lebih baik. Di masjid tak boleh jamaah, fadilat ibadahnya kurang baik sebab tak ada pahala 27. Di rumah ada pahala 27. Fadilat tempat masjid lebih afdal daripada rumah. Maka antara dua ni kata ulama diutamakan fadilat ibadah. Maka atas dasar itu kita katakan jamaah di rumah itu lebih afdal berbanding dengan salat seorang diri dekat masjid. Itu maksud kesimpulannya. Kan? Wallahu a'lam. Selesai satu tajuk. Baik. Seterusnya apa disebut? Bilangan jamaah yang sedikit di masjid afdal berbanding dengan ramai di rumah. Yang ni saya baru sebut tadi. Kan? Kita sebut asal hadis tadi Nabi sebut adalah jamaah yang ramai itu lebih afdal berbanding dengan jamaah yang sedikit. Tetapi kalaulah di masjid tak ramai tapi di rumah ramai, dua-dua jamaah ni, masjid tak ramai, rumah ramai, maka yang ramai tadi jadi kurang afdal. Sebab apa? Sebab barulah di situ pandang pada fadilat tempat. Boleh faham tak? Okay.
Walau bagaimanapun, kita baca sedikit tuan-tuan, sekiranya di masjid itu juga ada jamaah, tetapi hanya bilangan jamaahnya sahaja yang kurang berbanding dengan jamaah di rumah, maka dalam hal ini ada perbezaan pendapat ulama mengenainya. Dia ada khilaf tuan-tuan, tapi kita ambil pendapat yang paling kuat, yang saya sebut itulah yang tadi. Ada dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i tentang masalah ni. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpegang tetap kata yang ramai itu lebih afdal, bererti di rumah lebih afdal lah. Tapi ada sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpegang kepada apa? Dia memandang dari segi sudut fadilat tempat. Baik. Berkata penyusun kitab Fathul Mu'in, menurut Al-Imam Al-Azra'i dan ulama-ulama lain darinya, kata apa? Lebih afdal solat di rumah. Ini pendapat pertama. Dia kata apa? Afdal solat dekat rumah sebab dipandang dari segi sudut ramainya jamaah. Berdasarkan hadis tadi. Baik, kita tengok pendapat kedua. Walau bagaimanapun menurut syekh kami iaitu Al-Imam Ibnu Hajar, bahawa pendapat yang lebih aujah, iaitu lebih kuat, ialah sebaliknya, iaitu lebih afdal lagi salat di masjid walaupun kurang bilangan jamaahnya. Ini adalah kerana maslahah di masjid lebih utama berbanding dengan maslahah kewujudan di rumah. Kenapa dibina masjid? Supaya orang Islam boleh bertemu. Dan kenapa dibina masjid? Supaya orang Islam kita boleh berjamaah di dalamnya. Maka tujuan dibina masjid, kita boleh jamaah. Dibina rumah, tujuan dia apa? Untuk tempat kita berteduh. Maka tujuan itu dipandang dahulu, kata ulama. Dengan sebab itulah kita pandang kepada fadilat tempat. Kan? Jadi saya sebut, tujuan rumah dibina untuk apa? Untuk sembahyang jamaah ke? Asalnya untuk kita berteduh, tempat kita berehat-rehat tuan. Dibina masjid, maka disitulah dipandang maslahah masjid lebih utama kerana tempat itu. Tujuan dibina tempat itu adalah untuk apa, kata ulama? Untuk solat ramai-ramai, jamaah. Dan begitu juga kerana syariat Islam lebih mengutamakan menghidupkan masjid. Dalam syariat Islam, utamanya hidupkan masjid ke atau hidupkan rumah? Masjid. Kalau hidupkan rumah, maka kita tak panggil rumah itu sebagai rumah, dan jadi musallah atau sebagainya, kan? Tetapi di sini, kenapa kita keluar duit sampai ratusan ribu ringgit bina masjid atau bina surau tapi tak ada jamaah di dalamnya? Maka tak adalah tujuan sebenar dibina masjid. Hari ini kita faham bina masjid sebab apa? Sebab tempat tu banyak duit, jadi binalah, dia kata. Kita tak pandang pula dari segi sudut maslahah. Kenapa dibina masjid? Kenapa dibina surau? Sebab apa? Di situ boleh bertemu antara kita dan satu sama yang lain. Maka atas dasar itulah kita pandang dari segi sudut maslahah. Kan? Maslahahnya lebih berat pada mana? Antara A dengan B. Maka A masjid, B rumah. Maka kita pandanglah pada tempatnya. Kerana tujuan asas kewujudan masjid adalah untuk orang bertemu kat dalam, dan orang boleh salat sama-sama di situ. Kan? Jadi faham kat situ tuan? Baik. Faham, alhamdulillah. Kita tengok pula tajuk yang seterusnya sedikit je lagi. Mana lebih utama? Ini lagi sekali lagi, tanya lagi. Mana lebih utama? Khusyuk, apa maksud dia? Dekat luar masjid, makna kata contoh. Tanya kenapa tak pergi jamaah, dia kata aku solat kat rumah khusyuk, kat masjid aku tak khusyuk. Contoh dia. Tanya kat dia kenapa solat kat ofis, dia kata aku solat kat ofis aku lebih khusyuk, tapi dekat masjid aku tak khusyuk. Kan contoh kan, dia tanya. Kita tanya dia lah, kenapa kau tak nak pergi jamaah kat masjid, kat surau? Dia cakap apa? Dekat rumah aku khusyuk, dia kata. Aku solat khusyuk, dia kata. Tak ada gangguan. Tapi dekat masjid aku tak khusyuk, dia kata. Itu soalan dia. Tuan-tuan jawab dia apa?
Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau orang lazim pergi jamaah, dia akan cakap jamaah lagi usyuk dekat masjid lebih afdal. Kalau orang selalu pergi jamaah kat masjid lah. Orang lazim pergi jamaah kat masjid, dia akan cakap apa? Masjid lagi afdal, tak? Tapi kalau orang malas pergi jamaah, dia cakap apa? Ni contoh keadaan sekarang. Rumah lagi afdal lah dia. Tapi walau bagaimanapun, kata ulama, ini ada khilaf pandangan. Dalam masalah ni, antara mana lebih utama, khusyuk dekat rumah ke atau jamaah dekat masjid? Tapi tak khusyuk. Kan? Dekat rumah khusyuk, dekat masjid tak khusyuk. Tu. Bincang dia pasal soal khusyuk atau tak khusyuk je. Tu je. Contoh masjid, jamaah tak khusyuk. Sebab apa? Sebab bising dia kata, contoh kan. Kat rumah senyap jadi seorang je. Dia khusyuk dia kata. Maka kata ulama, di sini ada dua pandangan ulama. Tapi nanti di antara dua pandangan ulama ni, nanti dekat akhir kita nak ambil satu je pendapat ulama yang lebih kuat. Yang mana lebih afdal? Dalam masjid tak khusyuk ke ataupun dekat rumah khusyuk? Atau luar masjid lah khusyuk. Baik. Ni kita ambil pendapat yang pertama dahulu. Berkata penyusun kitab Fathul Mu'in, yang pertama, dan apabila berlawanan di antara salat di dalam masjid dan al-hudur atau al-khusyuk di luar masjid, maka diutamakan solat khusyuk di luar masjid sekalipun luput darinya fadilat berjamaah. Ini kata ulama dalam mazhab Syafi'i pada pandangan yang pertama. Apa dia kata? Khusyuk dalam masjid, khusyuk dekat luar masjid dengan tak khusyuk dalam masjid, maka dia kata dia lebih utamakan khusyuk dalam khusyuk luar masjid. Jadi pandang pada khusyuk itu lebih afdal. Ini pandangan pertama. Ini kata berdasarkan kaedah al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadah afdalu min al-fadilatil muta'alliqati bi makaniha wal muta'alliqatu bi zamaniha aula min al-muta'alliqati bi makaniha. Maksudnya apa? Kelebihan yang bergantung kepada ibadah itu sendiri. Ini kata fadilat ibadah lah. Fadilat ibadah apa dia kata? Khusyuk. Fadilat ibadah khusyuk. Kan? Lebih utama berbanding dengan kelebihan bergantung kepada tempat ibadah itu didirikan. Fadilat ibadah tadi apa dia? Khusyuk. Fadilat tempat itu apa dia? Masjid. Maka digunakan kaedah ni dikata apa? Fadilat ibadah itu lebih utama berbanding dengan fadilat tempat. Fadilat ibadah dia boleh khusyuk. Khusyuk tu dia kat rumah. Dekat masjid tak khusyuk. Fadilat tempat masjid dengan rumah. Kan? Maka antara masjid rumah mana lebih afdal? Masjid. Tapi kalau kita pandang pada fadilat ibadah, rumah lebih afdal sebab rumah boleh khusyuk kan? Baik. Dan kelebihan yang bergantung kepada waktu ibadah itu lebih utama berbanding kelebihan yang berkaitan dengan tempat. Ni antara waktu dengan tempat tadi disebut kan. Waktu duha yang afdal solat dekat rumah. Solat kat rumah solat duha pada waktu afdal kat rumah. Solat duha tapi bukan pada waktu afdal dekat masjid, maka utamanya dekat rumah sebab waktu. Baik, adakah kaedah tadi sesuai dengan apa yang kita bincangkan? Khusyuk dekat luar masjid, dalam masjid tak khusyuk. Soalan. Maka kata ulama, sebenarnya pendapat di atas bukan merupakan pendapat yang muktamad. Pendapat tadi yang pertama ni dalam mazhab Syafi'i juga, tapi dia bukan merupakan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kerana apa? Ada dua sebab. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, adanya beberapa masalah yang terkecuali daripada kaedah di atas. Al-fadilatul muta'alliqatu, mana kata apa? Fadilat ibadah itu lebih utama berbanding pada tempat. Dia kata apa? Tak semua perkara kita boleh guna kaedah ke atas. Dia kata apa? Tak semua perkara boleh kita gunakan kaedah dekat atas tadi. Maksudnya begitu. Seperti jika bilangan jamaah di masjid yang hampir dengan rumah seorang itu sedikit berbanding bilangan jamaah di masjid yang jauh, maka Allah lebih afdal ia solat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Ini kerana mungkin dengan perginya ia ke masjid yang jauh menyebabkan ketiadaan imam atau jamaah tidak dapat didirikan langsung. Ini mungkin sekiranya ia seorang alim atau imam ratib di situ. Sekiranya dia orang awam, maka ia bebas membuat pilihan. Inilah hukum yang difatwakan oleh As-Sayuti atau Suyuti dan kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair semasa menghuraikan kaedah itu. Jadi kata apa?
Tak semua perkara boleh guna kaedah tadi. Tapi antara contoh perkara yang boleh guna kaedah tadi, contoh, ada dua masjid, Masjid A dengan Masjid B. Masjid A ni jauh daripada Masjid B. Contoh, rumah dia lebih dekat dengan Masjid B, rumah dia lebih jauh daripada Masjid A. Faham tak? Mana kata antara rumah dia nak pergi ke Masjid A jauh, antara rumah dia nak pergi ke Masjid B dekat. Tapi Masjid B tak ramai, Masjid A lebih ramai. Maka boleh kita guna kaedah tadi sekiranya kita ni orang awam. Mana kata apa? Kita bebas pilih. Barulah kita kata apa? Kita afdal solat dekat jauh sikit sebab jamaahnya ramai. Kita afdal dekat solat yang masjid yang jauh sikit sebab pandang fadilat kita boleh berjalan lebih jauh, lagi banyak langkah kita, lagi besar pahala kita, boleh. Tetapi tak boleh guna kaedah fadilat ibadah tadi, contoh yang Masjid A tadi, bagi orang alim atau orang yang memang imam Masjid B. Kan? Dia imam Masjid B, ataupun dia orang yang sangat diperlukan dekat Masjid B. Kalau dia tak pergi Masjid B, kata ulama, maka solat jamaah tak boleh dilaksanakan. Maka bagi diri dia pada ketika itu, sembahyang di Masjid B yang tak ramai ini lebih afdal berbanding sembahyang di Masjid A yang ramai dan jauh. Kan? Maka nampak tak perbezaan? Sebab tu katanya tak semua kaedah boleh pakai, tak semua perkara atau keadaan boleh gunakan kaedah tadi. Apa dia? Fadilat ibadah itu lebih utama berbanding dengan fadilat tempat. Tak semua perkara, ada beberapa perkara. Jadi sebab yang pertama tak sesuai gunakan kaedah tadi dalam masalah khusyuk atau tak khusyuk. Khusyuk luar masjid, tak khusyuk dalam masjid. Jelas tak sekarang ni? Sebab kedua apa dia? Kenapa kaedah tadi tak sesuai dengan masalah yang kita tengah bincang ni? Baik, sebab kedua, sepakat fuqaha mengatakan innal fardha afdalu minas sunnah. Tuan-tuan, fardu dengan sunat, mana lebih besar hukumnya? Mana lebih kuat hukumnya? Antara fardu dengan sunat, mana lebih kuat hukumnya? Fardu lebih kuat, tuan. Fardu buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Baik, kita kata fardu. Saya tanya, ingat tak sebelum ni kita bincang hukum solat berjamaah, hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah, betul? Sembahyang jamaah dekat masjid hukumnya fardu kifayah, betul? Baik. Hukum khusyuk dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunat sahaja, teman. Khusyuk dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Ada perkara yang menghalang daripada kita khusyuk, hukumnya makruh. Faham tak? Contohnya apa? Saya dah pernah sebut. Solat kita pakai baju corak-corak, kita terpandang kepada corak-corak tersebut, makruh. Solat letak barang dekat tempat kita sujud sampai mengganggu kita nak sujud, hukumnya makruh. Kalau ganggu orang lain, dia panggil apa? Taswishul musallin, maka dia kata apa? Mengganggu orang lain solat, hukumnya haram, betul? Baik. Maka kita faham di situ hukum solat jamaah itu fardu kifayah. Saya tanya, fardu kifayah itu bukankah ia cabang fardu? Cabang fardu tak? Ya. Fardu ada dua, betul? Fardu ain dan fardu kifayah. Maka antara tempat masjid, hukum solat jamaah dekat masjid fardu kifayah, hukum solat kat rumah tak ada apa-apa hukum pun, tapi sebab khusyuk maka hukumnya sunat. Maka di sinilah kata ulama, antara masjid dengan rumah, mana lebih afdal? Masjid. Sebab afdal yang kita sebut sebagai hukum, iaitu fardu berbanding dengan sunat. Baik, maka kita datangkan kesimpulan. Oleh itu benarlah kesimpulan yang telah dibuat oleh penyusun kitab I'anatul Talibin. Pendapat kedua baru kata. Tadi pendapat pertama kata antara khusyuk di luar masjid dengan tak khusyuk dalam masjid, maka dipandang khusyuk luar masjid. Maka datang pula pendapat kedua, dia kata apa? Jika seseorang salat bersendirian lalu ia merasa khusyuk, tetapi sebaliknya sekiranya ia salat berjamaah maka ia tidak merasa khusyuk, kan?
maka salat berjamaah dengan tanpa khusyuk adalah lebih utama baginya berbanding salat bersendirian beserta khusyuk tadi. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya apa tentang soalan tadi, mana lebih utama, dekat rumah khusyuk, dekat masjid tak khusyuk? Maka jawabnya, dekat masjid itulah yang lebih afdal walaupun tidak khusyuk. Kerana untuk mendapatkan khusyuk tuan-tuan dalam solat berjamaah, kita kenalah ikut sunnah Nabi SAW. Banyak sangat kita pergi jamaah tapi kita langgar sunnah Nabi. Bila langgar sunnah Nabi ketika salat berjamaah, maka sebab itulah kita tak dapat khusyuk. Betul tak? Kesalah. Betul lah. Betul tak? Ya, betul. Hari ini mungkin kita tak dapat nak luruskan, nak rapatkan saf, betul. Tapi kita tak dapat nak rapatkan saf, kita tinggal semua tuan-tuan. Apa dia? Luruskan saf pun kita tak nak ambil. Tak boleh dapatkan saf tapi masih sempat untuk luruskan saf tak? Sempat, boleh tak? Masih boleh. Itu pun tak nak orang buat hari ini. Betul tak? Apa sebabnya tuan-tuan? Kita tak nak ikut sunnah Nabi. Betul tak? Salat, ni saya kongsi sikit tuan-tuan. Dalam hadis ataupun kebanyakan kitab fiqh sebut, waktu salat, kita salat, pakaian apa yang paling afdal kita pakai? Warna apa? Soalan saya. Putih. Ini pun kadang-kadang kita anggap remeh, kecil. Tak, ni saya kongsi sikit tuan-tuan untuk diri saya dengan tuan-tuan, supaya nanti tuan-tuan besok kan boleh pergi Bajrai, pergi beli jubah putih. Selain dua pun okeylah, bawa dan sembahyang. Hari ni tuan-tuan, sunnah ni makin dilupakan, betul tak? Kita bukan nak tunjuk kita pakai putih ni, kita tak. Antara hikmah pakai putih ni tuan-tuan, ingatkan kita kepada kematian. Putih ni melambangkan warna apa tuan-tuan? Warna suci. Kalau kita pergi, andai kata terkena najis, nampak tak warna putih? Nampak. Bukannya orang pakai putih ni semuanya orang alim-alim, tidak tuan-tuan. Tapi kita nak menghidupkan sunnah Nabi. Bila kita pakai putih tuan-tuan, orang yang di belakang kita pandang pada pakaian kita, terganggu tak? Tak terganggu. Tapi bila bercorak-corak, contoh pakai kat belakang ada lambang tengkorak tuan-tuan, ataupun diukir macam-macam dekat belakang, orang belakang kita sembahyang pandang baca, hebat betul. Ganggu tak? Ganggu tu tak? Maka sebab itulah asalnya solat jamaah ni tuan-tuan dekat masjid, dia memang secara fokusnya mendatang khusyuk, mendatangkan khusyuk. Tapi siapa yang buat jadi tak khusyuk? Kita sendiri tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Sebab itulah kita kena pergi jamaah dulu dekat masjid dan kita belajar dekat masjid macam mana nak dapatkan khusyuk. Sebab apa tak khusyuk tuan-tuan? Waktu solat, letak kunci dekat depan kita, letak telefon bimbit dekat depan kita, kita letak barang-barang tak penting dekat depan kita. Yang sunnah, yang afdalnya apa? Letak tempat kita nak sujud. Dan tempat yang sujud tu warna apa paling afdal? Sama juga warna putih. Ini kata ulama, bebaskan daripada yang bercorak-corak. Ini saya kongsi sikit untuk diri saya tuan. Kalau kita tak mampu, maka bawalah kita kain putih, letakkan di hadapan kita, supaya bila mana kita salat, kita pandang pada tempat sujud kita yang kita dah sediakan yang berwarna putih. Itu adalah lebih apa? Contoh, saya dah imam, dia bercorak-corak, kita tahu ini makruh tuan. Tapi boleh tak kita takkan nak buang? Tak boleh. Buang itu membazir. Apa kaedah nak buat dia? Beli satu kain putih, tutupkan, dan kita selesai masalah. Membazir tak? Tak membazir. Selesai masalah tak? Selesai masalah. Habis ustaz, ikat sejadah-sejadah ni nak buat macam mana? Tuan-tuan tengok tak, ada setengah tempat dia nak hilangkan masalah bercorak-corak ni, dia buat macam mana? Ada satu kain putih yang dia beli, daripada hujung sampai hujung tu dia pasang, dia letak. Selesai masalah tak? Selesai masalah. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Betul tak? Itu dia. Kadang-kadang kita tak khusyuk sebab apa? Sebab kita langgar sunnah Nabi. Nabi ajar begini, kita lawan sunnah Nabi. Nabi ajak buat begini, kita buat sebaliknya daripada perkara tersebut. Sebab itulah kita salat jadi tak khusyuk.
Kalau begitu, kenapa Nabi SAW rumah dekat dengan masjid, rumah hampir dengan masjid, Nabi buat rumah dekat dengan masjid supaya mudah Nabi nak pergi masjid. Dan Nabi salat fardu berjamaah di masjid. Sebab apa? Adakah sebab yang lain? Tidak. Tapi sebab Nabi dah ajar kita dan Nabi beri isyarat kepada kita bagaimana cara nak dapatkan khusyuk dekat masjid. Kena ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit tuan-tuan saya kongsi untuk kita hari ni. Nanti besok tuan-tuan ada kesempatan, tak apa tuan-tuan, beli jubah putih. Ada rezeki lebih sikit, belilah 2 helai. Kan? Tukar-tukarlah, 3 hari pakai satu jubah, 3 hari lagi pakai lagi satu. Yang ni basuh, tukar lagi. Kopiah pun sama, baiknya warna putih. Bukan tunjuk tuan-tuan kita hebat tak, bukan tunjuk kita alim tak, tapi sebab kita nak hidupkan, niatkanlah hati kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW pada akhir zaman ni tuan-tuan. Pakai yang putih. Putih ni bukan lambang kepada parti tertentu tak, tapi putih ini warna sunnah. Jangan kita fikir yang negatif tuan-tuan, fikir yang positif. Sebab itu yang disebut dalam kitab-kitab fiqh kan. Secara tak langsung tuan-tuan, alhamdulillah satu sunnah Nabi kita dah hidupkan dah. Yang mana sunnah ni saya sebut makin hari makin dilupakan. Wallahu a'lam bisawab. Selesai dah perbincangan kita tuan-tuan untuk pertemuan pada kali ini. Ada soalan nak tanya, boleh tanya silakan. Ada soalan? Ada? Baik, kalau tidak ada apa-apa soalan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tawakufkan kuliah kita untuk minggu ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu kelima Itu minggu pertama, hari tu hari Rabu saya tak dapat datang, ada masalah sedikit. Maka insyaAllah kita sambung kuliah kita nanti hari Rabu minggu ke-5 gantikan insyaAllah. Yang baik adalah datang daripada Allah dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya yang baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.